Kemudian hadis yang keempat, hadis yang keempat, An Abi Idris Al-Khulani annahu qala dakhaltu masjid Dimashq fa idza fatan syabun barraqus sanaya wa idza an-nasu ma'ahu idza ikhtalafu fi shay'in asnadu ilayhi wa sadaru an qawlihi fasa'altu anhu faqila hadha Mu'adz bin Jabal falamma kana al-ghadu hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bit-tahjir wa wajadtuhu yusalli qala fantadhartuhu hatta qada salatahu thumma ji'tuhu min qibali wajhihi fasallamtu alayhi thumma qultu wallahi inni la uhibbuka lillahi faqala Allah faqultu Allah faqala Allah faqultu Allah faqala Allah faqultu Allah قال فأخذ بحوة ردائي فجذبني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا وزاد الطبراني في روايته والمتصادقين فيا. Diriwayatkan dari Abu Idris Al-Khulani, ia berkata, suatu ketika aku memasuki masjid Damaskus, Damsyik, kalau sini sebut Damsyik, kalau di Arab Dimashq, Dimashq. Ternyata di dalamnya ada seorang pemuda yang bergigi putih berkilau. Mereka kata itu sebab jika dia bercakap tu macam giginya itu bersinar-sinar, berkelip-kelip, berkilau. Apabila orang-orang yang bersamanya berselisih pendapat, maka mereka mengembalikan kepada pemuda itu, maknanya mereka akan bertanya kepada pemuda itu, tentang masalah yang mereka perselisihkan ni, dan menerima pendapatnya. Maknanya apabila pemuda itu menyampaikan pendapatnya, semua orang terima, semua orang terima. Lalu aku bertanya tentangnya. Abu Idris nak tahu siapa orang ni, pemuda ni siapa, kata dia. Lalu ada yang menjawab dia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang masih muda. Keesokan harinya aku bergegas, yakni segera menuju masjid pada waktu yang sangat awal. Hajartu itu maknanya pergi ke masjid pada waktu yang awal, maknanya sebelum azan zuhur tu dah tiba di masjid. Ternyata aku mendapatinya telah mendahuluiku. Ternyata orang tu dah ada dalam masjid. Maka aku mendapatinya sedang solat, tengah solat. Maka aku menunggunya sampai ia selesai solat. Lalu aku menemuinya dari arah depannya seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Aku berkata kepadanya, demi Allah, sungguh aku mencintaimu kerana Allah. Wallahi inni la uhibbuk. Sebab kenapa dia mengatakan demikian? Sebab dia melihat kesalehannya, subhanallah. Maka itulah yang menjadikan dia mencintai. Inilah makna mencintai kerana Allah. Iaitu kita lihat orang soleh ini dicintai oleh Allah. Maka kita pun mencintainya. Maka mencintainya itu mencintai kerana Allah. Itulah makna mencintai kerana Allah. Dia katakan, demi Allah, aku mencintaimu kerana Allah. Sungguh mencintaimu kerana Allah. Akhirnya dia bertanya, tengok muka dia, Allah, benarkah kerana Allah? Sebab dia nak pastikan, sebab orang ni ketika dia mengatakan cinta tu ada sesuatu yang dia nak. Selalu dia dekat kepada orang tu, selalunya dia ada yang dia harapkan daripada orang tu. Maka dia katakan Allah, faqultu Allah, kerana Allah. Allah, benarkah kerana Allah kau cintai aku, bukan kerana kau nak sesuatu daripada aku? Qultu Allah, ya benar kerana Allah. Sampai 3 kali dia bertanya macam tu. Lepas dia pastikan bahawa benar-benar cintanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada nak sesuatu apapun yang dia, tak ada matlamat dan lain sebagainya. Maka Abu Idris berkata, kemudian dia menarik ujung serbanku dan menarik diriku ke arahnya. Dia tarik aku kepadanya. Lalu ia berkata, bergembiralah, abshir, bergembiralah. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kecintaanku, yakni kasih sayangku, pasti aku berikan kepada siapa yang saling mencintai kerana aku, saling mengasihi kerana aku.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala di sini bagi tahu kita, kalau kita nak dicintai Allah, caranya apa? Saling mencintai kerana Allah. Saling mencintai kerana Allah, atau mencintai orang-orang soleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saling mencintai kerana Allah. Ya, logiknya seperti ini. Kita punya anak. Anak kita ni mereka saling cintai, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Bahagia tak? Senang tak punya anak yang apa? Saling mencintai, saling mengasihi. Subhanallah, kita bahagia. Maka kita akan mencintai anak kita ni, semakin mencintai anak kita ni. Kita ni hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan mencintai hamba ni apabila mereka saling mencintai. Coba kalau anak kita bergaduh setiap hari, apa yang kita buat? Setiap hari bergaduh, dikit-dikit bergaduh, dibelikan mainan bergaduh. Itu musibah. Orang tua jadi stres. Bahkan anak pun kita. Maka demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika melihat hamba-Nya saling mencintai, terlebih mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, ya, maka Allah pun akan, kata Allah apa? Pasti, wajabat. Ini dah pasti, kata dia Allah. Pasti. Allah sekali apabila kaidahnya seperti ini. Allah kalau sekali je mencintai hamba, dah abadi, tak akan berubah-ubah macam kita ni. Sekarang kita suka, esok dah benci dah. Dapat kebaikan, kita suka, nanti dia buat kita kecewa, kita benci lagi. Allah sekali dia cinta kepada hamba, dah abadi, kekal dah. Ya. Maka macam mana kita nak dapatkan cinta Allah ni? Di antaranya adalah saling mencintai, saling mengasihi kerana Allah, atau mencintai orang-orang soleh. Ya. Baik. Apa tanda bahawa orang tu mencintai kerana Allah? Ini yang paling penting. Sebab kalau kita mengatakan, ya, aku mencintainya kerana Allah dan lain sebagainya. Apa tandanya? Apa tanda kerana Allah tu? Baik. Yahya ibn Mu'az ar-Razi mengatakan, la yazidu bil birri wa la yanqusu bil jafa. Pertama, mencintai kerana Allah tu maknanya apa? Bahawa yang kita cintai ini adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang soleh, dan orang yang soleh itu adalah orang yang dicintai Allah. Ya. Maka selama sifat-sifat tu ada, maka kita cintai dia. Tetapi jika sifat tu bertukar, maknanya dia berubah menjadi orang yang bermaksiat dan lain sebagainya, maka walaupun kita di awal mencintai, maka kita mesti membenci dia. Tapi membencinya bukan membenci diri, tetapi benci kerana sifat tu. Ya, oleh sebab itu kita benci orang kafir. Tapi bukan diri orang kafir itu yang kita benci. Ya, bahkan tengok orang kafir dia hina agama kita benci, mungkin kita nak bunuh dia, tapi tiba-tiba di hadapan kita dia katakan asyhadu alla, aku nak bersyahadat di hadapan kamu, asyhadu alla ilaha illallah. Apa yang kita buat? Terus kita peluk. Mana tadi keinginan kita untuk memukul dia, untuk membunuh dia, benci dia? Itu tak ada. Sebab apa? Sebab sifat yang menjadikan kita benci itu dah tak ada lagi. Nah, maka demikian dalam Islam tu tak ada namanya membenci diri itu. Yang dibenci itu adalah perbuatan, sifat. Jika sifat itu tak ada, maka kita wajib merubah sikap kita kepadanya. Nah, maka kata Yahya ibn Mu'az ar-Razi, bahawa jika kita mencintai kerana Allah, maka cinta ini tak akan berubah kerana orang tu berbuat baik kepada saya, atau tak berbuat baik, dia tak akan berkurang kerana dia tak berbuat baik kepada saya. Sama je. Ya, dia tolong saya, itu tak menambah saya semakin cinta. Atau dia mungkin kita minta tolong kepada dia, dia sibuk, maaf aku tak boleh, kita tak kecewa. Walaupun kita kecewa, tapi tak mengurangi cinta kita kepada dia. Sebab apa? Sebab cinta kita bukan kerana dia baik kepada aku, tetapi kita cinta kepada dia kerana Allah Subhanahu. Kalau kita cinta kepada dia kerana ada matlamat dan lain sebagainya, selama ada matlamat tu, maka kita akan cinta. Tapi kalau dah tak ada, akan berubah menjadi. Tapi kalau kita gantungkan cinta ini kepada Allah, Allah tak pernah berubah. Ya, tak akan berubah. Itu tanda, ya, tandanya. Ya, maka itu yang pertama, ya, bahawa untuk mendapatkan mahabbah Allah, cinta Allah, hamba kalau dah dicintai oleh Allah akan dirahmati, akan diridai, bahkan di dalam hidupnya itu akan dibimbing. Ya, apakah maknanya dicintai oleh Allah tu? Maknanya dia tak akan berbuat dosa dan lain. Tak, mungkin dia akan berbuat dosa, tapi akan diilhamkan oleh Allah supaya dia bertobat lagi. Ya tak? Oleh sebab tu orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah tu siapa?
Orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Apakah orang-orang yang seperti malaikat yang tak boleh berbuat dosa dan lain sebagainya? Tak. Orang-orang yang bertakwa itu dia ada sifat marah. Dia bahkan terjatuh dalam dosa, bahkan bukan dosa kecil, dosa besar pun terjatuh dalam dosa besar. Tapi apa bezanya? Bezanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia berinfak di saat dia berada dalam kemudahan atau di dalam kesukaran. Dia tetap, sebab apa? Sifat dia memang sudah seperti itu. Dia suka memberi. Dia punya ke tak punya, dia memberi. Ya. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidha. Dia ada marah tapi dia boleh tahan. Dia boleh kontrol. Kemudian apa? Walladzina idza fa'alu fahishah. Dan orang-orang yang apabila dia berbuat dosa besar, dosa besar. Fahishah itu dosa besar. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, iaitu dosa-dosa yang biasa. Zakarullah, mereka berzikir, kemudian apa? Fastaghfirullah. Jadi orang bertakwa itu bukan yang tak boleh jatuh dalam dosa, bahkan dosa besar pun dia boleh buat. Tapi apa lepas berbuat dosa ni? Itu yang membezakan. Orang-orang fasik berbuat dosa, tenggelam di dalam dosa, bahkan menikmati dosa itu sendiri. Orang yang bertakwa terjatuh di dalam dosa, lepas tu dia menyesal, beristighfar kepada Allah. Itu yang bezakan. Ya. Maka untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ini kita mesti saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah akan bimbing, akan tuntun hati kita, ya, sehingga berada di dalam kebaikan-kebaikan. Ya, diberikan nikmat, diilhamkan untuk bersyukur, ditimpakan musibah, diilhamkan untuk bersabar, bahkan diilhamkan untuk ridha. Ya, dia berbuat ketaatan, diilhamkan untuk ikhlas. Dia berbuat maksiat, diilhamkan, diberikan taufik untuk bertaubat, sehingga semuanya itu akan menjadi rahmat. Ya, itulah tajalliyat daripada mahabbah Allah. Itu cara untuk mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, wal mutajalisina fiha, yang saling, yang duduk bersama kerana aku, bermajlis kerana aku. Apa majlis kerana aku ini? Ya, macam yang tuan-tuan yang puan-puan yang buat macam inilah. Kita duduk sini untuk apa coba? Untuk apa? Semata kita untuk dapatkan ilmu. Ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu. Inilah nama bermajlis kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak datang dalam majlis-majlis itu adalah orang yang pasti diberikan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Wal mutajalisina, majlis zikir. Itu adalah majlis kerana Allah. Majlis salawat, majlis-majlis kebajikan di mana kita berbuat ketaatan, itu adalah majlis kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah wal mutazawirina fiha, saling apa? Mengunjungi, saling menziarahi, ya. Menziarahi juga kerana Allah, ya, menziarahi kerana Allah semata. Kita tak ada nak kita ziarah kepada dia semata kita nak berjumpa dengan dia. Tak ada nak minta tolong ke, tak ada. Semata memang kita dah lama tak jumpa, ya, aku nak ziarah kepada sahabat aku, dah lama tak ziarah. Maka kita ziarahi. Ya, maka ini adalah ziarah yang tak ada lama selain kita nak jumpa dengan dia. Itu adalah ziarah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kawan kita ni dia chef pandai masak, kalau rumah dia makan sedap. Itu bukan kena ziarah kerana Allah, tapi kena perut. Ya, jadi Allah tak akan terima, ya. Ziarah kerana Allah tu memang semata kita nak ziarah, tak ada apa yang kita harapkan, semata kita nak ziarah kepada dia. Maka ini adalah pasal dia bagi kita makan tak bagi makan tu lain cerita lagi, ya. Tapi niat kita keluar daripada rumah tu adalah semata untuk menziarahinya, ya. Kemudian apa? Wal mutabadzilina fiya, yang saling memberi kerana Allah. Saling memberi ini maknanya apa? Kita memberi kerana Allah, bukan kita nak berharapkan
kerana suatu hari nanti dia pun akan beri aku. Aku tolong dia sebab nanti suatu hari pun aku nak perlu tolong pada dia, perlu pertolongan daripada dia. Nah, maka ini masih ada kepentingan, masih ada matlamat diri. Memberi kerana Allah tu semata, kita tak ada harap apa pun. Bahkan apa? Kita tak berharap dia mengatakan terima kasih, thank you dan lain sebagainya. Sebab ramai orang ketika kita beri dia, kemudian dia tak kata terima kasih, menyesal aku bagi dia, tak tahu diri dia, tak terima kasih. Orang yang berbuat kerana Allah dah, yang penting dia tugas dia apa? Memberi. Pasal orang tu berterima kasih tak berterima kasih, itu urusan dia dengan Allah. Kita dah, urusan kita dengan Allah dah tak habis. Oleh sebab tu dalam Al-Quran apa kata Allah? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak berharap daripada kamu balasan ataupun bahkan kata terima kasih. Ya, bahkan orang pun kalau kita dah beri, kita tengok dia perlu beri, kemudian dia ambil muka masam dan sebagainya, biarkan je, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dah selesai dengan Allah. Ya, nah, maka itu makna saling memberi kerana Allah. Ya, maknanya apa? Semata kita harapkan balasan daripada Allah, bukan kerana supaya dia senyum, supaya dia kata terima kasih, supaya dia baik kepada saya. Ini itu kita yang nak, ya, daripada dia. Sebab kalau kita itu yang kita nak, nanti kalau dia tak kata terima kasih, kita akan kecewa. Ya, tak senyum kepada kita, kita akan kecewa. Menyesal kita dah berbuat baik. Perbuatan baik disesali. Subhanallah. Nah, maka kalau kita dah beri, dah berbuat, pasal orang tu nak menerima dengan baik apa yang kita perbuat, itu urusan dia. Ya, itu amalan dia. Amalan dia, nak isi amalan dia dengan kebaikan ke dengan keburukan, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, wal mutasaddiqina fiya, yang saling memberi, dan saling berteman kerana aku. Maknanya apa? Berteman kerana aku ini memang dia berteman, dan pertemanannya, persahabatannya itu disebabkan kerana ketaatan. Ya, berjumpa di dalam kebaikan, berjumpa di dalam, sehingga terjalin persahabatan. Nah, maka yang mempertemukan hati mereka itu adalah kebaikan, ketaatan, ya, ketaatan. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan mencintai orang-orang soleh. Ya, kerana mencintai orang soleh itu maknanya kita mencintainya kerana Allah Subhanahu wa taala.